Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Terima kasih korang yang dah sudi klik video Nina. Dan jangan lupa untuk subscribe kalau korang belum lagi subscribe, okay? Alright guys, sebelum Nina mula bercerita, Nina ada good news yang mana sekarang ni Gerobok Jajan tengah buat sale kau-kau. Jadi semua produk Crunch dan juga Sechi's hanya dijual RM10 je satu item. So korang boleh grab banyak-banyak sebelum promosi ni tamat. Dan ada satu lagi, Nina nak beritahu yang Nina ada produk baru yang Nina baru buat, iaitu sambal bilis. Harga asal RM14.9 sebab ni adalah produk baru Nina. Jadi untuk first launch Nina jual RM12 je. Tapi yang ni korang tak boleh jumpa dekat Shopee. Korang kena WhatsApp Nina, right? Kalau kedua-dua produk ni macam Crunchnya dengan Sechi's, korang boleh beli dekat Shopee je. Nanti Nina akan letak link dekat bawah supaya korang boleh beli, right? Cerita hari ni Nina nak cerita tentang legenda lagi. Tapi kali ni legenda dari negeri Kedah pula. Siapa dekat sini anak Kedah? Komen sikit dekat bawah. Kali ni aku nak cerita dua kisah legenda, iaitu tentang Puteri Lindungan Bulan dan juga Raja Bersiung. So without wasting any time, let's get started. Kalau sebut je nama Mahsuri, orang akan tahu Mahsuri ni datang daripada Langkawi, Kedah. Tapi kalau kita sebut pula tentang Puteri Lindungan Bulan, mostly ramai yang tak tahu tentang kewujudan puteri ni. Kisah Puteri Lindungan Bulan ni sebenarnya bukan mitos semata-mata, tapi ada bukti kewujudan makam dia. Ada sebuah makam di Kampung Si Putih di Jitra, Kedah. Makam tadi sebenarnya dipercayai milik Puteri Lindungan Bulan. Dekat makam tu ada 4 biji batu nisan. So maksudnya ada 2 jasad yang disimpan dalam satu makam. Orang kampung percaya makam tadi tu juga menyimpan jasad ayah dia. So jasad ayah dia dan juga Puteri Lindungan Bulan telah dikuburkan sebelah-sebelah. So siapa sebenarnya Puteri Lindungan Bulan? Puteri ni sebenarnya dipercayai berasal dari keturunan Diraja Kedah. So ayahanda dia ataupun Sultan Kedah tadi adalah Sultan Sulaiman Shah. Pada kurun ke-16 dulu, Sultan Sulaiman telah mentadbir negeri Kedah. Sultan ni pula ada 2 orang anak perempuan, iaitu Tengku Mariam dan juga Tengku Zaleha. So nama sebenar Puteri Lindungan Bulan tadi adalah Tengku Zaleha ataupun orang gelar sebagai Puteri Zaleha. Puteri Mariam adalah anak sulung, manakala Puteri Zaleha pula adalah anak bongsu. Walaupun kedua-dua puteri ni mempunyai rupa paras yang cantik dan sopan santun, tapi sebenarnya diorang ni ada perbezaan sikit. Tengku Zaleha tadi dikatakan mempunyai darah putih macam Mahsuri, manakala Tengku Mariam pula mempunyai darah merah macam kita. Dan dikatakan juga Puteri Zaleha ni sebenarnya lagi cantik berbanding dengan Puteri Mariam. Disebabkan Tengku Zaleha ni dia berdarah putih dan unik daripada orang lain, jadi dia telah menjadi sebutan ramai dan disayangi. Bukan tu je, ayah dia juga sangat sayangkan Puteri Zaleha berbanding dengan Puteri Mariam. Dia punya sayang tu dia tak boleh berenggang atau berpisah dengan Puteri Zaleha. Puteri Zaleha tadi dia memang ditatang dengan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya. Kisah pasal Puteri Zaleha ni mempunyai kecantikan yang luar biasa dan juga berdarah putih mula tersebar di merata-rata sampailah ke telinga Raja Aceh. So dia pun teringgilah nak tahu lebih dalam tentang Puteri Zaleha yang dikatakan seorang puteri yang sangat cantik, sopan, baik dan mempunyai darah putih. So dia pun planlah untuk jodohkan Puteri Zaleha dengan anak bongsu dia, iaitu Putera Mahkota. Suatu hari Raja Aceh pun menghantarlah rombongan meminang ke Kedah. Dia memang nekat nak Puteri Zaleha ni jadi menantu dia. Rombongan tadi diketuai oleh adik Raja Aceh, iaitu Tengku Panglima Sasak. Raja Aceh tadi dia tak ikut, so dia hantar wakil je. Adik Raja Aceh ni pula dikatakan jenis yang panas barat. So sebelum diorang ni bertolak ataupun berangkat ke Kedah, adik Raja Aceh ni dia sempat kata kalau diorang tolak peminangan ni, dia tak teragak-agak untuk serang negeri Kedah. Jadi kata-kata adik Raja Aceh tu telah sampai ke telinga Sultan Kedah melalui Bendahara Istana. So Bendahara Istana tadi dia beritahu Sultan Kedah tentang berita tu. Sultan Sulaiman bila dengar berita tu, of course lah dia terkejut dan risau dengan keadaan yang akan terjadi. Tak pasal-pasal dari rombongan meminang jadi perang pula antara Aceh dengan negeri Kedah. So dia pun susunlah strategi untuk menyambut rombongan meminang tadi. Sebenarnya Sultan Sulaiman ni dia tak sanggup nak serahkan Puteri Zaleha. Kalau anak dia dikahwinkan dengan anak Raja Aceh, of course lah Puteri Zaleha ni akan berpisah dengan dia dan akan berpindah ke Aceh. Disebabkan Puteri Zaleha ni adalah puteri kesayangan dia, jadi dia tak sanggup pisah. So dia pun plan lah untuk tukarkan Puteri Zaleha dengan Puteri Mariam. So bila rombongan tadi sampai ke Kedah, Sultan Sulaiman ni pun menyambutlah rombongan tadi dan menerima peminangan dorang. Jadi kahwinlah Puteri Mariam dengan Putera Mahkota Aceh. Dah kahwin lepas tu, Puteri Mariam tadi telah dibawa pulang ke Aceh. Awal tu perkahwinan dorang bahagia, tak ada apa-apa masalah. Sampailah satu hari tu ada majlis di Istana Aceh. Masa tu Puteri Mariam ni tengah mengapu sirih dan mengacip pinang juga. Entah macam mana dia boleh terkacip tangan dia sampailah berdarah. Lepas tu keluarlah darah dia yang berwarna merah, bukan warna putih seperti yang diceritakan sebelum ni. Raja Aceh ni naik angin lah, marah sebab dia sebenarnya kena tipu. Adik dia yang panas baran tadi tu pun marah juga. Lepas tu diorang pun nekatlah untuk serang negeri Kedah. Putera Mahkota pada masa tu pula tak nak join serangan tadi sebab Puteri Mariam tengah pregnant. Lagipun dia sanggup terima Puteri Mariam seadanya walaupun dia bukan Puteri Zaleha dan dia berdarah merah bukan berdarah putih. Dia kata dia tak kisah sebab dia sayangkan Puteri Mariam. Tapi Raja Aceh ni dia marah dan dia rasa ego dia sebagai seorang raja tercabar sebab dia kena tipu dengan Sultan Kedah. So dia nak serang juga negeri Kedah. So Kedah pun telah diserang oleh Aceh sehingga menyebabkan ramai yang terkorban. Dan negeri Kedah juga pada masa tu jadi kacau bilau. Sultan Sulaiman
Sulaiman sempat menyembunyikan Puteri Zaliha di sebuah lubang yang kecil ataupun kubu bawah tanah. Tempat persembunyian puteri dia ni, yang tahu cuma dia dengan isteri dia je, orang lain tak tahu. Walau apa sekalipun, dia tetap tak nak serahkan Puteri Zaliha kepada Aceh. So sebelum ditinggalkan puteri dia, Sultan Kedah sempat berdoa kepada Allah supaya anak dia dilindungi Tuhan. Ada cerita yang kata Sultan Kedah tadi dia sempat berpesan kepada bulan. So dia kata macam ni, "Wahai bulan, walau bagaimana terang sekalipun cahayamu menerangi malam, aku mohon engkau tidak menyuruh sinarmu ke tempat persembunyian anakku." Jadi lebih kurang macam itulah kata-kata Sultan Sulaiman tadi. Dalam peperangan tadi itu, Kedah kalah. Sultan Kedah tadi dengan isteri dia telah ditangkap dan telah dibawa ke Aceh. Bukan tu je, ramai rakyat Kedah yang telah ditahan dan telah dijadikan sebagai tawanan. Akhirnya kota kerajaan Sultan Sulaiman telah musnah dan kemudian Sultan Sulaiman ni telah mangkat di Aceh. Manakala Puteri Zaliha tu pula sampai ke Sudah, tentera Aceh tak jumpa dia. Diorang carilah merata-rata pun diorang tetap tak jumpa dia. Ada yang kata even pada waktu malam bulan mengambang penuh, tapi pintu nak masuk ke tempat persembunyian Puteri Zaliha tadi gelap. So that's why lah tentera Aceh ni tak nampak kat mana Puteri Zaliha ni bersembunyi. Akhirnya Puteri Zaliha tadi tu pun telah meninggal dekat situ disebabkan dia tak makan dan tak minum. Yelah, bukan siapa tahu dia sembunyi dekat mana, yang tahu cuma mak dan ayah dia je. Puteri Zaliha tadi tu pula mungkin maybe dia takut nak keluar sebab takut kena tangkap. Jadi dia pun bersembunyilah dekat lubang tadi sehinggalah dia meninggal disebabkan kebeluran. Jadi dari sinilah Puteri Zaliha telah digelar sebagai Puteri Lindungan Bulan. So kita akan teruskan kepada story yang kedua, iaitu Raja Bersiung. Kisah Raja Bersiung ni pula pernah difilmkan pada tahun 1968. Filem ni telah dibuat atas arahan Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman. Jadi cerita ni sebenarnya dia ada unsur mitos juga dan juga legenda. Kisah ni juga telah dibukukan dalam hikayat Merong Mahawangsa yang merupakan sebuah karya sastra sejarah teragung negeri Kedah. Kisah Raja Bersiung ni juga telah ditulis oleh R.J. Wilkinson pada tahun 1898 dalam buku Salasilah Negeri Kedah Darul Aman. Dalam hikayat Merong Mahawangsa tadi, ada seorang Raja Kedah yang kelima berketurunan Siam yang bernama Raja Ong Maha Perintah Deria. Masa tu Raja Ong ni dia tak perlu Islam lagi. Dia ni dikatakan jenis yang bengis, baran dan juga zalim. Kalau rakyat dia buat salah sikit je, mesti diorang ni akan kena tangkap dan dipenjarakan. Raja Ong ni juga telah diberi gelaran sebagai Raja Bersiung sebab dia ni suka makan bayam yang bercampur dengan darah. So kalau korang memang tengok filem lama tu dulu, korang mesti akan tahu jugalah serba sedikit tentang Raja Bersiung ni. Kisah dia bermula bila si tukang masak dia tadi secara tak tersengaja telah terhiris jari. Lepas tu darah dia tadi tu telah menitis masuk ke dalam sayur bayam yang dia tengah masak. Bila Raja Bersiung makan sayur bayam tu, dia dapat rasa yang sayur bayam ni lain daripada yang lain. Tak sama macam hari yang sebelum-sebelum ni. Maksudnya dia rasa macam mungkin ada rasa lemak ke, rasa lagi sedap lah. Lepas tu dia pun panggil lah tukang masak dia untuk menghadap dia. Dia pun tanyalah tukang masak dia tadi, apa sebenarnya yang dia letakkan dalam sayur bayam tu. Nak tak nak, tukang masak ni pun buka lah cerita. Dia kata dia tak sengaja tercampur darah masa dia masak sayur bayam tu. Tukang masak tu masa tu memang dah takut separuh mati. Yelah, sebab dia takut dia kena tangkap and then dia kena penjara sebab dia careless masa memasak masakan sayur bayam tadi. Tapi lain pula jadi dia bila Raja Bersiung tadi tu kata dia nak tukang masak tu guna resepi baru tu setiap hari lepas ni. So setiap harilah si tukang masak tadi kena masak sayur bayam bercampur dengan darah. Mula dari kejadian ni lah rakyat Kedah mula takut dengan Raja Bersiung sebab dia memang ketagih nak darah orang. Petugas-petugas istana pun takut sebabnya diorang ni lah yang paling dekat dengan Raja Bersiung. So dia macam at anytime je diorang ni boleh bertemu dengan ajal. Habis semua tawanan dalam penjara tu kena bunuh sebab dia memang nak darah diorang ni. Bila tawanan dah habis, dia arah pula pengawal-pengawal dia untuk tangkap orang awam dan juga budak-budak. Pengawal-pengawal istana ni mula benci dengan Raja Bersiung sebab dia ni dah macam jahat sangat. Dalam tak sedar, dua batang gigi taring mula tumbuh dalam mulut Raja Bersiung tadi. So bukan main happy dan banggalah Raja Bersiung ni. Dia nak rakyat dia tahu yang gigi dia akan bertambah panjang kalau dia makan banyak lagi darah. Of course lah rakyat Kedah ni takut pada masa tu. Satu hari ada salah seorang tukang masak dia yang telah masukkan racun ke dalam sayur bayam Raja Bersiung. Tapi rancangan tu gagal bila anjing buruan Raja Bersiung tadi tumpahkan sayur tu, lepas tu dia makan. Tak lama lepas tu anjing tu pun mati. Akhirnya tukang masak tadi tu dia kena tangkap, kena seksa dan kena bunuh. Geng-geng nelayan Kedah juga pernah memberontak untuk melawan Raja Bersiung, tapi usaha diorang ni gagal setelah dibunuh oleh pengawal raja. Dan salah seorang yang menjadi korban dalam serangan tadi adalah adik kepada Menteri Raja Bersiung. Masa tu menteri tadi dia ada dekat luar kawasan, so dia memang tak tahu apa-apa tentang kejadian tu. Bila dia balik, orang kampung pun ceritalah apa yang terjadi. Menteri ni memang marah sangat sebab selama ni dia memang patuh dan taat kepada Raja Bersiung, tapi at the end adik dia pun kena bunuh dengan Raja Bersiung. Akhirnya menteri tadi telah nekat untuk melawan kejahatan Raja Bersiung balik. Satu hari masa Raja Bersiung ni keluar berburu dengan anjing-anjing dia, menteri ni pun jalankanlah misi yang dia telah rancang sebelum ni. Rancangan dia pula telah mendapat sokongan menteri-menteri yang lain dan juga tentera Raja Bersiung. Lepas tu diorang pun ramai-ramai lah pergi ke tempat yang mana Raja Bersiung ni memburu dan diorang telah mengepung Raja Bersiung. Masa tu Raja Bersiung dah tahu yang diorang ni memang nak lawan dia. Lepas tu dia pun suruhlah tentera
tentera dia yang ada kat situ untuk protect dia, untuk lindung dia. Tapi seorang pun tak dengar kata-kata dia. So kecut perut lah si Raja Besiong ni. Jadi dia pun sempat larikan diri dia masuk ke hutan untuk selamatkan diri dia. Masa dia berlari tu, dia sempat cabut gigi siung dia dan dia baling taring tu dekat sebuah kawasan yang dikenali sebagai Baling Kedah sekarang ni. Kemudian Raja Besiong pun berlarilah sampailah ke negeri Perak dan dia rehat dekat sana kejap. Kawasan yang dia singgah dekat Perak tu dikenali sebagai Kota Raja Besiong di daerah hijau. Dan akhirnya Raja Besiong tadi telah meninggal dekat kota tadi ketika menjadi pelarian kerana diburu oleh rakyat sendiri. Alright guys, itulah perkongsian tentang dua legenda negeri Kedah yang Raja Besiong tu mungkin famous, tapi yang tentang Puteri Lindungan Bulan tu tak ramai yang tahu tentang kisah dia. So kalau korang teringin nak tengok sendiri makam dia, korang boleh pergi Kampung Si Putih di Citra Kedah. Okay? Kalau korang nak aku cerita kisah-kisah legenda yang ada dekat Malaysia, korang just komen dekat bawah, nanti aku akan carilah dan aku akan kongsikan dengan korang, dan kita akan jumpa lagi in next video. Dan selain tu dikatakan juga Puteri Zaliha ni sebenarnya agak lagi. So dia pun teringin lah nak tahu tentang. Sampailah satu hari tu ada majlis di istana itu. Sampailah satu hari tu ada petugas pos tu. Dia pun sempat cabut gigi dia masa dia lari.